Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan, peluang dan juga keafiatan untuk bersama-sama lagi dalam Cafe Ramadan. Untuk episod kali ini, sebelum kita bercerita tentang ibadah apa yang wanita boleh lakukan ketika bulan puasa, kita nak tahu dulu kisah-kisah wanita dalam Al-Quran. Jadi, ketika ini saya ditemani pensyarah tahfiz Universiti Tenaga Nasional Uniten, Ustazah Syafawati Salihan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustazah? Sihat Alhamdulillah. Hana sihat. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kerana sudi bersama dengan Cafe Ramadan untuk episod kali ini. Baik Ustazah, kita nak bercerita tentang wanita lah. Okay? Kaum yang kita kata di mata Islam ni sangat tinggilah martabatnya. Jadi bersempena dengan Hari Wanita yang kita baru sambut pada 8 Mac baru-baru ni Ustazah, mungkin Ustazah nak kongsikan wanita-wanita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Okey, baik. Terima kasih Hana. Soalan yang sangat baik untuk kita mulakan sesi kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua jugalah kita address. Dan bila menyebut berkenaan dengan wanita yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, sebenarnya daripada kalau kita nak cerita secara umum tu, nak sebut satu-satu tu banyaklah. Tapi kalau kita boleh sebut secara klasifikasi, dalam Al-Quran ada cerita bermula daripada kanak-kanak perempuan. Kemudian ada bercerita berkenaan dengan perempuan yang dewasa, ada bercerita berkenaan dengan isteri, ada bercerita berkenaan dengan ibu, ada bercerita berkenaan dengan pemimpin. Hatta kalau saya boleh sebut, nenek pun ada. Nak kata di usia yang lanjut. Sebegitu detail Yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran. Contoh kalau kanak-kanak, siapa yang Allah cerita dalam Al-Quran? Mungkin pernah dengar berkenaan dengan kakak kepada Nabi Musa AS. Allah sebut 2 tempat aja dalam surah Qasas, dan tak silap saya satu lagi dalam surah Taha. Bila Allah bercerita apa peranan kakak Nabi Musa, waktu tu baru dikatakan kecil lah, umur kecil lah kanak-kanak wanita. Siapa perempuan dewasa yang ada dalam Al-Quran? Kalau ada di kalangan penonton, di kalangan perempuan dewasa, kita boleh ambil contoh daripada wanita Madian, juga wanita yang ada dalam kehidupan Nabi Musa AS. Kita jumpa juga dalam surah Qasas kisah tersebut. Berkenaan dengan isteri dalam Al-Quran, ini cukup banyaklah isteri nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran. Hatta ahlul bait isteri kepada Nabi SAW juga ada kisah dalam Al-Quran. Berkenaan dengan ibu juga banyak dalam Al-Quran. Berkenaan dengan pemimpin wanita dalam Al-Quran, contohnya Malikatus Sabak, Puteri Sabak yang ada dalam surah An-Naml. Jadi kalau kita nak sebut wanita dalam Al-Quran cukup banyak, tapi by kategori maka kita boleh tengok diri kita, dan kita nak tengok siapa saya sekarang ni. Saya seorang ibu, maka siapa ibu yang Allah highlightkan dalam Al-Quran? Saya seorang isteri, siapa isteri yang Allah highlightkan dalam Al-Quran? Itu antara yang kita boleh nak kongsikan. Mengikut kepada fokusnya lah. Mengikut kepada fokus kita. Okey, tapi Ustazah, adakah semua kisah wanita dalam Al-Quran ini berkaitan dengan kebaikan yang mereka lakukan? Soalan yang baik. Sebab kadang kalau sebut kisah dalam Al-Quran, kita kata Quran ni panduan, kita nampak semua yang baik. Ada perkara juga yang Allah Subhanahu Wa Taala ketengahkan yang bersifat, orang kata sikap yang negatif yang ada pada wanita. Sebagai contoh, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam akhir surah At-Tahrim. Allah ada sebut berkenaan dengan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka adalah isteri Nabi, tetapi mereka telah melakukan pengkhianatan kepada suami mereka sendiri. Dan jangan lupa surah yang ada dalam juzuk 30, Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan berkenaan dengan isteri kepada Abu Lahab. Dan juga ada juga dalam surah yang sama, surah At-Tahrim, Allah highlightkan sebutkan berkenaan dengan teguran kepada isteri Nabi. Jadi Al-Quran ketika menceritakan yang baik, ada juga perkara-perkara yang kita kata sifat-sifat yang tidak baik yang berlaku kepada individu tersebut, yang kepada kita sebagai panduan, adakah benda tu ada kat diri kita? Kalau tak ada, Alhamdulillah. Okey Ustazah, tapi kebelakangan ni lah terutamanya banyak kita dengar cerita tentang rumah tangga, golongan selebriti, artis yang menjadi tumpuan. Bagi Ustazah lah, macam mana kisah wanita dalam Al-Quran ni boleh dijadikan panduan bukan saja kepada selebriti, kepada kita juga, manusia, orang kata orang-orang biasa ni lah. Betul, kepada saya jugalah. Bila menyebut berkenaan dengan rumah tangga kan, yang Hana sebut tadi secara khusus, saya suka untuk petik salah satunya yang ada dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ni, awal surah tu Allah cerita berkenaan dengan peristiwa fitnah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang saya suka untuk nak highlightkan ialah bagaimana
walaupun tak ada dalam Al-Quran secara perincian, tetapi bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan keadaan tersebut, yang ada 4 perkara yang boleh nak di-highlightkan untuk membentuk keserasian dalam rumah tangga, benda yang kita nakkan. Pertama sekali, komunikasi antara suami dan isteri. Sangat penting. Perkara tu yang utama. Dalam kepala kita ada something, dalam kepala orang rumah kita pun ada sesuatu. Kalau tak dikeluarkan, benda tu akan jadi zon, benda tu akan jadi sangkaan. Yang kedua, bila komunikasi, maka ada perkara yang kita nampak saya nak macam ni tapi dia nak macam ni, maka di situ perlu ada toleransi antara suami dan isteri. Begitu yang berlaku dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, bila ada toleransi, perlu ada aspek mempercayai antara suami dan isteri bila berhadapan dengan apa-apa keadaan. Dan akhir sekali, ketika kita ada toleransi, ketika ada mempercayai, jangan hilang menghormati antara satu sama lain. Jadi bila kita ada komunikasi, bila kita saling mempercayai, bila kita menghormati, bila kita ada toleransi, yang ayat-ayat semua ni, dia akan membentuk akhir sekali yang kita nak apa? Keserasian dalam rumah tangga. Ustazah, media sosial untuk zaman sekarang terutamanya seringkali kita kaitkan dengan punca keretakan hubungan. Tak kisahlah hubungan sama manusia ataupun in spesifiknya suami isteri sendiri. Adakah ada panduan daripada kisah wanita dalam Al-Quran yang boleh dijadikan panduan juga, Ustazah? Baik. Saya petik kisah yang sama. Kisah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau siapa yang mendengar boleh buka surah An-Nur. Surah An-Nur itu dia mula muka surat sebelah kiri, kisah tu sebelah kanan. Jadi awal ayat tu, awal page tu bercerita berkenaan dengan apa yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang menariknya ialah ada 2 ayat yang bermula dengan kalau penonton kita boleh cari kan, laula idh sami'tumuhu, tak silap saya ayat 12 dengan ayat 16. Jadi bila bercerita berkenaan dengan bagaimana berhadapan dengan media sosial, ia adalah berkenaan dengan bagaimana kita menghadapi berita-berita yang betul ke tak berita ni kan, kita tak tahu sama ada apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Kenapa saya kaitkan dengan kisah Aisyah? Sebab apa yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha ialah fitnah. Jadi dan teguran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada ayat 12 dengan ayat 16 ialah teguran kepada orang beriman ketika itu. Contohnya dalam ayat 16 Allah kata laula idz sami'tumuhu, mengapa tidak kamu idz sami'tumuhu, ketika kamu mendengar berita tersebut, qultum, kamu mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza, kami tak berhak cakap pasal perkara ni. Ini ialah Aisyah, ini ialah ummahatul mukminin, ini isteri Nabi, ini ahli bait. Kenapa kamu orang beriman lelaki dengan perempuan boleh simply percaya pada perkara tersebut? Maka salah satu perkara yang boleh ada pada diri kita juga ialah kita tidak ada kaitan dengan apa yang kita baca dalam sosial media, melainkan benda itu berkaitan keluarga, berkaitan dengan agama, maka ya kita berhak untuk nak mempertahankan. Tapi ketika itu sekadar berkenaan orang lain, keluarga lain, maka ma yakunu lana an natakallama bihadza, kami tak berhak untuk cakap benda ni. Okey. Ustazah, mungkin soalan terakhirlah. Saya rasa seronok topik ini sebab berkaitan rapat juga dengan saya dan juga Ustazah sebagai wanita. Tapi banyak kisah yang Ustazah katakan yang kita boleh dapat daripada Al-Quran berkaitan dengan wanita. Jadi Ustazah, secara keseluruhannya, apakah ibrah ataupun pengajaran yang boleh dikongsikan untuk panduan wanita pada hari ini? Okey, baik. Kalau nak keluarkan satu-satu daripada setiap satu kisah tu panjang lah kan, macam kita cerita kan, tu mukadimah baru tu. Tapi kalau saya boleh ambil daripada kisah 4 orang wanita yang ada dalam kehidupan Nabi Musa AS. Kehidupan Nabi Musa AS, Nabi yang paling panjang dicerita dalam Quran. Permulaan kisah Nabi Musa semua dibina dengan peranan wanita. Siapa wanita tu? Ibu Nabi Musa AS, kakak Nabi Musa AS, Asiyah isteri Fir'aun, dan juga 2 wanita Madian yang kita sebutkan tadi. Apa persamaan yang kita boleh dapat daripada mereka? Pertama ialah kekuatan spiritual. Ini 5 kekuatan yang perlu ada pada diri seseorang yang ada pada kelima-lima kisah tersebut. Kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ibu Nabi Musa kebergantungan kepada Allah. Bagaimana kisah-kisah lain bercerita tentang aspek spiritual yang ada pada wanita-wanita tersebut. Yang kedua, kekuatan fizikal. Ingat orang perempuan ni duduk rumah je tak payah buat apa-apa, tak, kita fizikal kena kuat. Kalau tidak bagaimana Hajar boleh lari daripada ulang-alik 7 kali tu kan? Sebab ada kekuatan fizikal, ada manfaat itu. Yang ketiga, kekuatan emosi. Kekuatan daripada sudut apa-apa kita rasa, maka okey, yang ni perlu ditapis dan sebagainya.
Yang keempat, ada kekuatan intelektual. Wanita juga perlu isi diri dengan ilmu pengetahuan yang baik. Dan akhir sekali, kekuatan sosial. Hubungan dengan orang lain perlu dijaga dengan baik. Itu antara perkara yang perlu ada pada seorang wanita. Okey, Ustazah, itu dia perkongsian yang orang kata singkat tapi cukup padat oleh Ustazah Syafawati. Untuk anda di Cafe Ramadan, jangan lupa untuk bersama lagi di Cafe Ramadan untuk episod seterusnya bersama dengan Ustazah Syafa sekali lagi untuk kita bincangkan ibadah wanita yang dilakukan ketika haid di bulan Ramadan. InsyaAllah kita jumpa lagi episod seterusnya. Indahnya Ramadan.